Hai korang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, saya nak jemput lah. Kalau rasa nak naik ke atas, silakan share live kita ni. Ada isu-isu yang panas lah dibangkitkan. Lepas tu kita nampak yang sebelah sana, salam malam minggu. Hai, kita orang dah malam minggu dah kemarin. Esok kalau ikutkan, esok hari bekerja untuk orang kat sini. Dah tak malam minggu dah. Kalau saya yang belah Pantai Timur ni dah tak malam minggu dah. Okey, nampaknya ada yang koyak tetapi bukan kertas. Gitu. Yang koyak tapi bukan kertas, nak ugut, nak sama-sama. Samalah. Sama-sama. Tak kisah. Saman. Silakan saman. Aduh, kalau kawan-kawan nak naik silakanlah. Saya tak nak cakap seorang lama-lama. Sambil korang tap-tap skrin tu, bolehlah kawan-kawan request. Saya terima dengan hati yang terbuka jika ada yang rasa nak naik lah. Kan? Baguslah. Kalau dia saman orang, lagilah senang kita nak saman dia nanti. Sebab kita dah tahu detail dia. Gitu. Terbaik. Okay. Baik. Kemarin kita lihat ada, kemarin pula hari ni, satu berita yang sangat menyayat hati lah. Saya setiap kali tengok berkenaan dengan budak sekolah yang dilanggar tu, itu menandakan bahawa 99% keputusan ataupun tindakan yang dibuat semasa keadaan marah, bersangka buruk dan meluap-luap api dan nafsu amarah ini akan berakhir dengan penyesalan lah. Semoga kita semua ni ambil iktibar, pengajaran dan pedoman dari panduan Allah. InsyaAllah. Bila kita marah, kita ambil wuduk ke, kalau berdiri kita duduk, ataupun asingkan diri daripada orang dan sebagainya. Saya pun masih lagi cuba untuk menangani amarah kadang-kadang kan. Contohnya masa kita live ni, kan kadang-kadang kita emosi dan sebagainya. Saya masih lagi berusaha untuk mengawal lah. Dan jangan ikut bisikan syaitan dan nafsu ni, pasti akan menyebabkan kita menyesal teramat sangatlah. Bayangkan menyebabkan kematian dan dia berlalu beredar pergi macam tu je. Macam manalah isteri dia nak mengajar lepas ni, apabila mangsa pun merupakan pelajar di sekolah yang dia mengajar, dan macam mana dia nak hadap pelajar-pelajar lain dan juga guru-guru lain. Kesian anak dengan isteri lah. Bila buat keputusan sesuatu tu, ingat anak dan isteri. Jangan ingat kita ni ada pangkat dalam agensi penguatkuasa, kita boleh membuat satu keputusan ataupun langkah yang seolah-olah undang-undang di tangan kita kan. Okey korang, tap-tap skrin dan share-share. Yang nak naik silakan. Saya tak nak cakap panjang, jangan bagilah saya cakap panjang. Naik-naiklah korang, tak nak tazkirah. Kadang-kadang malas je nak buka live bila terpaksa cakap lama-lama. Dan takziahlah buat keluarga arwah. Semoga keadilan dapat ditegakkan buat mangsa lah. Okey, sikit je cuma saya nak komen berkenaan dengan itu. Bila kita buat sesuatu benda dengan keadaan marah ni kan, yelah, entahlah, biarlah kan. Memang sedih lah tengok video. Lepas tu tengok video bapak dia tak boleh nak bercakap pun. Dan bila ketua polis datang ke rumah kan, pengsan bapak dia kan. Sebab terlalu sedih lah. Dia tak sangka dalam sekelip mata anak dia boleh pergi meninggalkan dia. Dan sekelip mata ini semua terjadi. Even isteri dia pun beritahu yang suami dia tu memang agak panas baran lah kan. Okey, jadi hari ni juga banyak troll daripada pihak kita kepada kononnya ada seorang ni bukannya orang Melayu, Islam.
Kan. Tak tahulah. Wallahu alam. Kena buktikan lah. Ada orang dah tepek berkenaan dengan tu. Alah, tepek itu boleh cut and paste kan. Cut and paste. Tak tahulah. Wallahu alam. Apa-apa je lah. Kan. Kononnya koyak sampai nak saman. Saman lah. Nak tengok aja. Kan. Saman kedok. Okay. Sedikit setahun ekonomi Malaysia di bawah kerajaan Madani. Baik. Kita lihat hari ini jauh lebih baik situasinya daripada semasa 33 bulan di bawah Perikatan Nasional. Kan kita bagi Perikatan Nasional lah, sebab Perikatan Nasional ni walau apa pun parti komponen dalam itu, tetapi di bawah gagasan Perikatan Nasional. Setahun sudah berlalu sejak Datuk Seri Anwar Ibrahim mengangkat sumpah sebagai Perdana Menteri Malaysia ke-10. Saya rasa cabaran terbesar PMX adalah dengan mengemudi Malaysia dan ekonomi Malaysia pasca pandemik selepas ketidaktentu hala politik yang menyaksikan 3 Perdana Menteri bertukar dalam tempoh sepenggal. Tahun pertama PMX sudah pasti dalam memupuk kestabilan politik yang juga menjerumus kepada kestabilan ekonomi negara, dan ia dimulakan dengan penubuhan Kerajaan Perpaduan Madani. Kan? Dalam mengemudi ekonomi Malaysia ni, pendekatan yang diambil ialah merombak semula peruntukan fiskal dan menyederhanakan inflasi, dan pada masa yang sama merangsang penggunaan domestik. Baik, kalau kita tengok sebaik saja kita lihat dalam tempoh setahun ni peratusan perbelanjaan dan pelaburan sektor swasta dan awam melonjak naik bagi merangsang ekonomi untuk mengembang pesat. Dan perbelanjaan di sini merujuk kepada apa? Merujuk kepada pembelian barangan ataupun perkhidmatan untuk perolehan kegunaan semasa baik oleh sektor swasta atau awam. Jadi pelaburan juga merujuk kepada pembelian barangan modal ataupun aset untuk perolehan penggunaan masa hadapan, baik untuk sektor swasta ataupun awam itu sendiri. Thank you yang tap screen, share lagi korang. Thank you. Dan perbelanjaan swasta atau isi rumah dalam tempoh setahun di bawah PMX mencatat pertumbuhan positif iaitu 4.5%, dan pelaburan swasta pula pada paras 4.5%. Dalam sektor awam juga boleh rujuk perbelanjaan ataupun pelaburan kerajaan, dan ada angka pertumbuhan positif 5.8% pertambahan yang dicatatkan. Ini adalah untuk perbelanjaan awam dan 7.5% untuk pelaburan awam dalam tempoh setahun ni. Lepas tu pertumbuhan positif juga untuk sektor swasta. Dan ini adalah bukti kepada apa? Kepada hasil kepimpinan seorang reformis, iaitu Datuk Seri Anwar Ibrahim ni yang mengemudi negara kita untuk Malaysia yang lebih makmur. Bukanlah Malaysia yang pecah belah, bukan Malaysia yang menghasut orang supaya pecah belah antara kaum dan sebagainya, kan? Ini yang mereka tak nak. Baik, hari ni yang satu lagi yang menjadi tular, apa dia? Okey, Abang Rosli, saya nak invite Abang Rosli ke atas. Saya nak invite Abang Rosli ke atas. Itulah. Saya gembira bila yang koyak, ada yang koyak tapi bukan kertas. Happy sangat. Silakan Abang Rosli untuk naik ke atas, silakan. Oh, ada orang nak naik ya. Okey. Ya, Pak Rahim. Ni sebelum Pak Rosli tu nak naik ke atas, saya nak jelaskan dululah supaya bagi dia faham, dan kita pun jangan buang masa nak terangkan hal itu. Sebenarnya pengumuman SST 10% itu dibuat semasa bajet 2022. Ya, dia dibuat pada tahun 2021. Pak Rosli, saya baru Rosli pula dah Pak Rahim. Saya baru aja nak terangkan ni, Pak Rahim dah potong. Okey, tak apa. Yang ni terangkan, okey, yang terangkan tak apa. Bagi dia, jangan kita buang masa nak layan orang bawah tu yang tak faham apa satu. Itu adalah tanya balik pasal tu siapa jadi kerjaan. Itu ya. Sabar Pak Rahim. Itu adalah hiburan bagi saya. Kita perlukan hiburan, dah lama saya tak makan ni. Saya nak lauk.
Tolonglah saya nak lauk. Berilah saya lauk. Okey. Baik, dia macam ni lah. Korang tahu tak cukai itu cukai apa? First of all, korang kena tahu cukai itu cukai apa. Jangan kita ni nak menuding jari tanpa kita tahu berkenaan dengan cukai jual online yang dikenakan 10%. Ini adalah apa dan dikenakan kepada apa. Pelan-pelan, man-man like kita fahamkan. Okey, ini adalah custom punya cukai. Dan orang yang mengenakan cukai ini adalah custom Malaysia yang akan kenakan cukai jualan 10% ke atas barang bernilai rendah yang berharga 500 ke bawah yang dijual secara online mulai April 2023. Okey, saya tutup mic pula. Saya tutup ni supaya saya dapat dekatkan lagi dengan mulut saya kan. Okey. Jika cukai yang kita sebut ini, ia adalah cukai apa? Cukai LGV. Low, apa dia panggil LVG. LVG. LVG ni adalah barangan import. Ke atas barangan import. Kena faham yang itu dulu. Dan Malaysia dikatakan akan mengenakan cukai sebanyak 10% ke atas barang bernilai rendah dalam talian sepatutnya mula daripada 2024 Januari. Tetapi ditangguhkan sehingga April. Akan dikuatkuasakan April 2023. Ada salin ke? So salin naik. Silakan. Best ni. Kita nak sama menyaman ni. Best ni. Aku banyak sangat. Yang aku dah kumpul modal. Nanti kalau dia saman aku saman dia balik. Tak ada masalah. Best. Okey. Jadi lepas itu kalau kita dapat lihat banyak yang sekarang ini diorang ni buat fitnah kepada kerajaan Madani. Kononnya bila kerajaan Madani ni dah setahun ni akan dikuatkuasakan pada April nanti di bawah penguatkuasaan di bawah ini dia kepimpinan PMX. Okey. Baik. Saya nak beritahu di sini, ini adalah keputusan siapa? Ini sebenarnya keputusan yang dibuat oleh Kerajaan Perikatan Nasional di bawah Belanjawan 2022. Tetapi ditangguhkan oleh Custom sehingga April 2023 baru akan dilaksanakan. Untuk apa? Sebab PAS yang di dalam Parlimen satu masa dulu, PAS juga yang mengatakan apa? Bahawa cukai ini perlu dilaksanakan untuk ekonomi negara, menyumbang pada ekonomi negara. Mana buktinya yang ni? Baik, yang ditunjukkan buktinya. Okey? Saya buka. Alright. Ini apa? Apakah ini? Yang korang kata LVG